uh, lebih macam kadang saya buat lagu. Saya lebihkan masa dengan family. Lepas tu saya main game dan saya lebih kepada pembuatan lagu lah, pembikinan lagu dan saya promote lagu Mimpi yang sekarang dah pecah 4.8 juta kat YouTube. Okay, so Hakim, Mimpi. Boleh cerita sikit pasal lagu terbaru, single terbaru Hakim bertajuk Mimpi ni. Kenapa pilih Mimpi, macam mana jalan cerita Mimpi. Kan Hakim yang tulis, so ceritakan kepada peminat. Lagu Mimpi ni sebenarnya projek ni sangat-sangat apa macam bukan dah rushing sangat, dia macam terlalu cepat. Like keunikan projek lagu ni, dia bukan yang kami plan okay tahun depan kita nak keluar lagu ni dengan ni. So bila saya tahu, bos saya bagi tahu yang Datuk Aida ada hubungi FMC lah untuk collaboration lagu untuk slot Akasha drama. Jadi saya pun dengar saya okey. Itu Datuk Aida suruh saya karangkan lagu. Dia bagi lirik dan saya masuk lirik Datuk Aida tu ke dalam lagu saya. Jadi saya buatlah terlalu rushing. Dia punya verse tu dah lama ada dah, dia punya chorus tu je. Saya buat dalam masa 15-20 minit lah. Sebab saya nak kena send demo. Tapi di chorus part saja. Ada chorus part, ada bridge sikit. Jadi saya terus send dekat Datuk Aida, dia punya demo guna gitar. Dan proceed terus. Datuk Aida suka dan kita terus masuk studio. Dan shoot music video terlalu cepat. Dan music video pun kami apa ni, tak boleh pergi ke tempat lain. Buat kami terhad SOP kan. Ya. Okay, so mungkin boleh ceritalah Mimpi tu berkisarkan apa? Sorry. Just jom. Okay, bersama. Ya. Rest dong. Okay. Mimpi lah. Pasal Mimpi ni cerita sikit pasal berkisarkan cerita pasal apa, jalan cerita dia. Okay, Mimpi ni sebenar-benarnya menceritakan kisah cerita Bidadari Salju. Tapi dah habis dah. Tapi cerita tu memang dan saya nafikan yang lagu Mimpi ni viral pun salah satu sebabnya adalah cerita tu lah. Kejap. Okay, tak apa. Take your time. Okay guys, korang dah support tak? Dah dengar tak lagu Mimpi Hakim dekat YouTube? So korang boleh tengok. Kenapa tu Hakim, biasalah Hakim dia masih resdung dia macam biasa. Resdung. Sorry. Alright, apa tadi? Sian dia. Ramai yang kata get well soon. Hakim okay je kot. Okay, resdung sikit je. Okay, jap kita baca dulu soalan-soalan peminat. Okay, selepas mengeluarkan single terbaru, so apa projek baru lepas ni, Kim? Single ke? Apa ke? Sekarang ni saya sedang merakamkan lagu terbaru yang berentak jazz. Jazzy sikit lah. InsyaAllah akan keluar pada tahun ni lah, insyaAllah. Pada tahun ni? Mana untuk salah satu OST juga yang saya akan berlakon, insyaAllah. Berlakon pula. Bukanlah. Dah lagu berlakon yang drama ke atau macam mana? Dia macam drama series lah. Drama series. InsyaAllah. Kalau jadi saya akan beritahu lah. Kalau tak jadi saya akan beritahu juga. Tapi doakan jadi. Tapi dah kena lamar oleh producer lah. Gini dah okey dah. Ya, sebab saya banyak sangat keluar lagu dan benda ni orang minta kan. Ada orang cakap lah,
Artis Malaysia ni keluar setahun satu lagu. Bosan lah. So tak apa, saya bagi tahun ni, tahun lepas kata saya bagi 3 lagu terus. Lagu Adina Meri, lagu Lara, lagu Mimpi. Tu marah kan macam mana? Tiap setahun satu lagu tiap tahun, lepas tu bagi 3 tu macam marah ke? Ataupun nah, aku puaskan kau. Tu kepuasan sebenarnya. Bila orang minta kita dapat bagi, dan itu win-win situation lah. Diorang boleh menyedapkan hawa telinga diorang, dan saya pun dapat puas dengan feedback yang bagus. Betul. Bukanlah marah, maksud saya bagus lah. Ya, ya. Alright, so kita baca dulu soalan-soalan daripada tak nak buat soalan-soalan dia. Ni ada yang tanya, Ustaz, lama dah tak nampak Hakim buat konsert, so bila nak buat virtual concert with fans? Virtual concert tu belum terlintas lagi. Nak cakap dekat, nak approach bos saya ke apa. Tapi macam best juga. Macam best. Ya. Sebabkan kes sekarang terlalu tinggi, dan kalau virtual concert tu memerlukan kru yang ramai, memerlukan Betul. tu kita tengok kepada keadaan. Contoh kalau kes macam dah pernah suatu dulu kosong, mungkinlah boleh lah kan. Tapi sekarang kes saya semakin tinggi, so saya tak boleh buat apa-apa. Korang hanya boleh dengar lagu saya dekat YouTube je. Dan tengoklah live-live saya sebelum ini. Tak apalah. Hakim selalu Apa? Hakim selalu buat live dekat IG ke dengan peminat ke? Saya jarang. Sebab saya bukanlah saya hidup dekat social media ni, tapi ada ikut masa dia. Kalau itu memang saya nak main Twitter, saya akan tweet dengan fans saya. Kalau saya nak buat promotion, saya promote Insta. Saya kalau bagi, saya bagi sekali. Tapi bila time saya rehat tu, saya rehat. Betul, faham. Kena pandai bagi-bagi masa lah dengan aktiviti harian. Kehidupan real life ni lagi best sebenarnya. Nama pun real kan. Tapi bukan media sosial ni tak best. Cuma kalau mengikut peratusan, real life tu lagi best. Sebab dia real. That's why kita kena lebihkan masa kita dekat real life kita. Mana dengan family, dengan diri kita. Kita bolehlah ke social media. Ya. So selain daripada macam yalah, bila PKP macam selain aktiviti buat lagu, apa aktiviti lain yang Hakim buat? Contoh macam bersama dengan family ke, macam ada orang yang masak, buat kek. Kalau Hakim sendiri macam mana? Takkan duduk buat lagu je? Sekarang saya ambil inisiatif baru untuk menjaga pemakanan saya, diet. Cuma saya ada order diet Monster punya pack diet tu. Cuma selama seminggu ni saya rasa lah macam orang cakap tidak boleh terlalu drastik diet tu, takut. Yes. So saya mengambil keputusan, saya mengambil dalam sehari ataupun 2 hari selama seminggu tu cheat day. Di mana saya bolehlah makan lagi macam masakan mak saya. So dalam contoh 7 hari tu 2 hari lah saya cheat day lah contoh. So 5 hari ni saya kena jaga makan diet. Okay, better sebab dulu saya hari-hari kalau malam-malam tengok Netflix akan makan coklat, bantai air Pepsi, hari ni. So agak bahaya lah untuk so sekarang saya kalau saya hari cheat day ni pun saya hanya makan benda-benda yang contoh yang agak sedap tapi tak melebihi lah. Contoh macam coklat yang terlalu manis ada. Saya jaga jugalah. Kenapa tiba-tiba sekarang nak daya jaga pemakanan? Mungkin Hakim dah nak start gym ke workout ke atau macam mana? Saya dah start selama seminggu dah. Dan saya nampak bila saya tak jaga makan ni, suara saya dah lama-lama tak fit. Lagi-lagi bila dah lama tak fit. Sebab saya sedar saya nyanyi lagu Mimpi live first time. Saya second time saya agak longgar sikit persembahan saya tu. Sebab saya pun tak tahu kenapa. Mungkin badan saya tak fit. Saya tak bersukan. Dan saya dah lama tak nyanyi. So that's why saya bersukan, saya jaga pemakanan untuk kualiti
suara saya juga. Betul, di samping kita menyanyi kena jaga kesihatan juga. So mungkin Hakim macam baru-baru ni ada cerita yang pasal dengan Sufian Suhaimi, mana Hakim bagi apa pesanan ataupun DM kepada dia, jom buat apa mengerjakan solat sama-sama. So mungkin macam mana cerita dia tu sebenarnya? Macam ramai orang tertanya-tanya. Uh, Ke Hakim memang selalu hantar mesej dengan member-member ataupun rakan-rakan? tak selalu saya, sebab saya jarang tidur rumah member saya. Saya lebih saya. Macam ni dia, saya bangun, saya tidur lambat. Saya tengok dia lawan tu, lawan Liverpool. Menang. Cik, menang kan. Okay. Lepas tu Pian dah tidur. Dia tak tengok bola macam tu. Lepas tu saya tidur dalam pukul saya terjaga, saya tak tidur pukul 6 lebih. So saya cakap lalang subuh lah. So saya message lah dia yang subuh. Itu je lah. Tak ada apa pun. Oh, time tu tidur di dekat rumah Pian ke? Ya betul. Oh, asal tak kejutkan je nak chat? Takut lah dia keng kita kemasik dia kan. Faham. So mungkin Hakim macam sekarang ni nama Hakim dah makin lama, makin naik, rezeki makin meluas. So mungkin Hakim boleh cerita ataupun share sikit tips yang mungkin Hakim amalkan sehingga ke hari ini. Tips bagi saya dalam kehidupan ini first kali lah kita kena jaga hubungan kita dengan Tuhan lah. First kali Betul? kita dengan Tuhan, di mana semua kita buat lah benda-benda wajib, solat, puasa, benda-benda wajib lah. Kita jaga hubungan dengan dia, mesti dia akan jaga hubungan kita, perjalanan kita dalam dunia ni. Dan second adalah family. Berkat ibu bapa, family semua, adik, abang, semua kita kena berbaik. Tak boleh bermusuh, tak boleh bergaduh. Kalau ada bergaduh, settlekan cepat-cepat. Lepas tu dah family, lepas tu hubungan dengan semualah, dengan apa ni, dengan sahabat-sahabat, peminat, dengan orang-orang yang terdekat, orang-orang dasar. Kita kena baik orang. Tu antara, dan tips lah, macam contoh niat kita lah, niat kita dalam industri ni kan, kita nak menjatuhkan orang, sama ada nak menang kita, niat di dalam industri penting lah. Okay, faham betul. So niat kena betul lah bila berada dalam industri. Tapi kita tak tahu, kita selalu boleh je naik dan tiba-tiba tak tahu 2-3 hari kita akan jatuh turun dan Betul. yelah, kita kena baik. So mungkin Hakim boleh tak nak tahu, mungkin yelah bila ramai macam Hakim ada yang bila viral Hakim solat dekat mana-mana, lepas tu kita nak tahu lah mungkin apa antara doa-doa yang Hakim amalkan sehingga Hakim apa yang Hakim minta. Peminat ramai nak tahu ni. Kalau yang untuk masyarakat, saya minta ampunkan dosa mereka. Semua guru-guru saya akan first sekali saya doa untuk family saya semua, untuk semua umat Islam, ampunkan dosa mereka, masuklah mereka ke syurga. Dan doa yang paling saya jarang, memang tak miss adalah, ya Allah, ya Tuhanku, ambillah nyawa aku di saat aku di jalan-Mu. Maksudnya di situ adalah, contohlah kita pendosa kan, kita hari-hari berdosa. Kadang kejap lagi saya boleh buat dosa, tapi kita minta dekat Allah, ya Allah, ambil aku di saat aku tengah beribadah. Contohlah hari siang aku dosa banyak sangat. Hari siang tiba time isyak tu nak solat, nak berubah, aku nak taubat. Tiba Allah ambil nyawa kita time kita solat isyak tu. Itulah maksudnya, ambillah nyawa aku di saat aku di jalan-Mu, tengah beribadah ke, tengah solat ke, tengah apa-apalah. Bagi kita, itulah kita nak minta pengakhiran yang bagus. Faham. So terus
Seterusnya apa lagi? Itulah saya doa untuk family saya. Saya doa jauhi dari azab kubur, dari azab api neraka, jauhi dari sifat riak, takbur, belagak, jauhi dari benda syirik, benda kurafat, dan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan tubuh badan. Amin. Ya, Amin. itulah doa-doa lain. So mungkin kalau macam Hakim antara dalam keluarga tu dengan siapa Hakim paling rapat? Dengan mak ayah, adik-adik? Uh, saya rapat dengan semua yang saya manjanya. Dengan mak lah. Dalam seminggu kami buat je gathering dengan ramai walaupun susah kan. Sebab kami duduk dekat-dekat je. Macam baru ni kami buat BBQ kat rumah. So family time tu, bonding family saya tu best lah, positif lah. Okay, I'm proud fans here. Okay, kita baca soalan dulu Hakim. Ramai yang dah soalan yang tertinggal, yang tak terjawab lagi. Yeah. Okay, kejap Hakim ah. Ada yang tanya pasal ni dah target. Okay, target 2021. Okay, macam kita masih lagi di awal ambang tahun 2021. Mungkin apa antara harapan dan goal yang Hakim nak capai di tahun 2021 ni? Target lah orang kata. Kalau dalam apa ni, kalau dalam kehidupan saya yang saya target adalah nak beli rumah lah. Lepas tu apa lagi, rumah je kot untuk tahun ni. Untuk dalam, kalau lifestyle saya, kalau dalam career muzik saya adalah album kedua. Album kedua. Dan saya teringin nak melakukan muzik-muzik yang di luar kotak. Yang orang Contoh dia? Contohnya macam saya akan menyanyikan lagu jazz. Okay. Jazz macam soul jazz tapi lirik dia sangat berat. Dan saya cuba nak orang faham lirik tu walaupun berat. Kenapa mengambil keputusan nak ubah genre? Sebab okay, contoh macam lagu Mimpi ni. Orang dah ramai minta Hakim comeback lah dengan ballad yang macam Tergantung Sepi, lagu-lagu putus cinta kan. So bila saya bagi sebab bukanlah diorang marah saya keluarkan lagu Adil Meri, lagu Lembah Kesepian, lagu isu-isu keluarga kan. Bukanlah diorang marah, diorang rindu nak dengar saya dalam bentuk lagu-lagu yang cinta. Sebab mostly orang nak dengar lagu cinta, saya kena akung lah tu. Tapi tak apalah, saya berehat dulu dengan 2 lagu, Adil Meri, Lembah Kesepian kan. Lepas tu saya comeback balik. Saya dengar pendapat orang, okay, kena comeback balik lagu cinta baru boleh viral. Okay, tak apa, saya buat. Saya bagi. Dan diorang pun beri feedback yang bagus untuk lagu Mimpi ni. Dan saya at least bila saya dah ada lagu killer song satu, at least saya ada satu lagu filler. Yang lagu jazz ni sebenarnya akan keluar tahun ni adalah lagu filler saja. Filler macam dia mencukupkan di dalam album tu. Okay, Kim, bila bercerita tentang cinta, so kita terbaca soalan daripada peminat antara ciri-ciri wanita idaman. Hakim sekarang status macam mana? Ciri-ciri idaman tu, saya suka satunya perempuan lah. Yelah. Okay, korang dengar baik-baik. Catat. Perempuan, lepas tu dia kalau dia baik, pandai memasak, peribadinya baik dah, cukup dah. Saya suka orang-orang yang simple je. So tak ada macam spesifik lah, dia kena lawa, dia kena pandai masak, dia kena pandai ni, tak ada. Cukup mengamankan hidup kita dah cukup. Okay. So status Hakim sekarang? Status lah, tak tahulah. Saya tak suka bercerita tentang privacy. Okay. Okay guys, so Hakim tak nak komen. Dulu saya
dulu saya akan cakap okay, saya single. Sehari saya nak lebih, saya nak bercakap dengan yang melihat sekarang ni. Tidak semua benda anda boleh tahu tentang Betul. Sebab tu baru ni saya Yelah. respect my privacy, which is sebab saya dah, bukanlah saya marah ke apa, saya agak kurang berkenan dengan apa ni, mengambil tahu tentang saya melebihi batas. Bukanlah saya marah, saya tak marah. Janganlah sampai macam ambil tahu dalam-dalamnya tentang saya. Ya, itulah. Kadang ada selebriti yang berkongsi, ada yang kita faham. Kita faham dan benda tu memang privacy. Tapi macam mungkin ada yang sudi untuk bercerita, kita sudi untuk mendengar dan berkongsi dengan pembina-pembina di luar sana. Itulah saya nak terapkan yang kami ada live kami lah, yang kami boleh share satu hari nanti. Cuma privacy tu penting lah bagi saya. Betul. Contohlah abang yang saya nak tanya tentang privacy abang, mesti abang tak kasi tak bagi tu, betul? Contohnya, itulah saya nak terapkan. Tak kisahlah sekarang saya single ke tak single ke, saya tak nak jadi itu. Saya klise, okay saya single. Asal saya nak terapkan supaya anda tahu kami ada privacy kami. Tak kisahlah saya tak berpunyai, kami ada privacy kami yang anda harus hormati. Tak marah. Kita beritahu je. Saya bukan, saya tak pandai marah orang ni, tapi saya agak tegas dalam memberi benda yang saya nak pertahankan. Gitu. Betul. Ada pendirian sendiri. Okay, so ada yang tanya tak ada nak buka kedai dekat tempat lain pula ke? Macam sekarang bisnes kedai makan Hakim sekarang macam mana? To be honest, memang tutup lah, kena ikut. Tapi bukanlah saya akan tutup. Saya akan mendoakan supaya akan turun dan kita akan boleh open seperti biasa. Cuma sekarang saya membuat penghantaran daging Santai Village. Di mana kalau orang pergi makan sana je, memang daging tu orang memang akan kaut dulu. Akan habiskan kat simbol kan. So saya buat penghantaran daging. Itulah. Kita nak survive dalam tu lah bisnes makanan ni kan. Sebab kena tutup. So ada plan nak buka branch tempat lain ke? Belum lagi. Yang kita belum lagi. Setahun 2 tahun baru kita boleh apa ni, nak kena handle dulu ni, bukan senang kan. Kita nak biar dah dengan Shopee sekarang ni, so lambat lagi lah branch kedua tu. Hakim kat rumah main game tak? Kan, saya main PUBG, saya main FIFA. Ke ada streaming? Streaming tak ada. Streaming tak ada. Soon mungkin akan datang. Benar, bila tengok Hakim macam aktif dengan game, dengan PUBG. Saya pernah streaming, cuma tak ada masa. Masa kita akan so tak best. Okay, so soalan-soalan lagi. Kejap, ramai yang tanya. Macam mana nak jadi Hakim dah. Okay, soalan-soalan privacy tak boleh tanya guys. Kita skip, tak nak buat. Ni macam Hakim kan ada challenge sendiri. So macam ada yang tanya, tak nak buat je main challenge ke? Ada yang lagu viral. Dan aku memeluk dirimu kali ini saja. Itu kan? Yes. Nantilah buat. Okay Hakim, siapa adik Hakim yang seorang yang Zali? Okay, Zali macam mana perkembangan dia? Macam dengan lagu, ada lagu yang Hakim tuliskan untuk dia? Okay, Zali ni sebenarnya yang saya targetnya untuk dia adalah lebih kepada bidang nyanyian, of course, bidang lakonan, bidang pengacaraan. Itu yang kita
kali ni. Sebab dia masih muda lagi. Dia pun tak tahu lagi apa ni arah tujuan dia. Dia masuk dia tak tahu arah tujuan tu adalah dia orang cakap biar pengalaman yang mengaturkan perjalanan dia. Sama ada dia fokus untuk nyanyian ke, lakonan ke, tapi apa yang saya nampak dia boleh jadi semua. Dia boleh bercakap, Versatile. dia boleh jadi penyanyi, versatile lah. Macam saya menyanyi je. Berlakon boleh sikit, tapi pengacara saya tak boleh. Mungkin jadi tu boleh kan. Tapi tak apalah. Maksudnya dia ada kekuatan dia sendirilah. Dia apa ni, dia watak ceria. Sebab saya ni bukan orang yang, saya ceria, cuma Zali ni mungkin lah kita tengok lah dalam, sebab dia muda, dia baru form 4, form 3 ke form 4. Bagi dia masa biar umur dah 18-19 kita tengok nanti. Dia orang kalah untuk career dia, mana tahu kan. Yes, betul. Maksudnya kena tengok dulu pengalaman dia untuk 2-3 tahun ni, kekuatan dia lebih ke arah yang mana lagi. So Hakim, target untuk lepas ni ada tak nak buat duet dengan siapa-siapa? Duit tak ada lagi lah. Duet tak ada lagi dah? Saya fokus untuk ni lah, lagu Mimpi ni. Saya berterima kasih lah sebab saya sebenarnya jujur lah saya nak cakap korang semua. Saya dah lama tak rasa benda ni. Dah lama tak rasa duduk di carta nombor 1. Sebab yang feedback yang bagus. Dan saya tak pernah rasa dah Joox nombor 1, Spotify nombor 1, trending YouTube nombor 1, Rimchat nombor 1. Saya rasa saya tak pernah rasa benda tu. Walaupun dekat lagu Tergantung Sepi pun saya rasa tak pernah. Tahu lah pernah, saya lupa. Tapi pernah kot, tapi tak tahulah. Tapi saya rasa ini first time kot rasanya. Yang macam, mungkinlah Tergantung Sepi tu benar. Lagu Mimpi ni terlalu cepat dia punya feedback tu. Dan saya macam, yes, finally. Sebab saya rasa macam mungkin saya dah tak dapat kot rasa benda ni. Sebab apa ni, banyak lagu-lagu lain kan. Cuma akhirnya saya dapat rasa balik. Sebab kita keluar lagu mestilah kita target untuk, to be honest, saya nak nombor 1. Kan, nak nombor 1. Kita nak karya kita nombor 1. So saya dapat benda tu. betul. Best lah. Maksudnya Hakim ada prinsip lah. Bila nak keluarkan karya, sebenarnya aku nak karya aku berada di tangga yang teratas. Itu kita kena aim macam prinsip macam tak apalah kita keluar lagu ni keluar je lah. Tak ada. Saya kan, betul. Kalau keluar lagu memang saya nak pastikan lagu saya tu diterima. Kalau orang tak faham saya akan jelaskan apa maksud tu. Dan kalau boleh kita nak lagu tu at least top 5 pun dah cukup lah. Top 5 pun Yelah betul lah. Sebab nak buat lagu bukan senang. Susah so, macam tak nak lah. Bila keluar macam asal ada je lah keluar. Itulah dalam pemilihan lagu tu saya nak cerita lah. Pemilihan lagu ni sangat penting. Contoh kita tengok kualiti lagu yang keluarkan oleh, contoh Hel Husaini, lagu dia Always PKJL, lagu Naim Daniel, lagu dia selalu viral. Macam lagu Purnama, kita suka sangat lagu-lagu viral. Pemilihan lagu tu sangat penting dalam bidang kita. Dan kita kena tahu pemasaran muzik sekarang. Kalau dulu kita pernah dikejutkan dengan lagu era 90-an kan tentu. So tiba dah bertukar balik hip hop. So sekarang bertukar balik ballad. So kita kena pandai aturkan. Tapi cuma kita mampu merancang lah. Macam saya pun tak ada expect lagu Mimpi ni boleh pergi sejauh ini. Saya tak ada expect. Projek tu memang projek OST. OST yang macam benda tu terlalu cepat. Dan saya pun dalam 50-50. Chorus pun saya buat dalam kejap je. Chorus main tembak tapi kita dalam tembak tu kita macam okay. Aku send kat Datuk Eda. Stop, send, proceed, buat studio, shoot dalam masa sebulan ni. Bukan kadang buat lagu ni masa dalam 6 bulan nak siapkan lirik semua nak ni. Itulah. So Hakim boleh cerita lah, untuk nak siapkan satu buah lagu tu selalu ambil masa berapa lama paling cepat dan paling maksimum lama berapa lama? Saya tak boleh jangka benda ni. Sebab ada je macam kadang-kadang dalam masa sebulan tu saya tak dapat satu lagu pun. Dalam masa sebulan
Dia contohnya di situ adalah boleh je hari-hari saya boleh lagu, cuma kita nak proceed yang lagu ni The boleh best one. ni boleh pergi. Kadang bila dah siap kan, bila malam dengan balik tak sedap lah, buang lah. Kadang tapi tiba-tiba dalam masa 10 minit, 2 minit ada benda tu yang kita terus suka. Faham tak? Macam lagu mimpi lah. Macam saya buat verse ni. Something ni. Benda tu dari Tuhan lah. Bukan dari saya. Tuhan lintasan dalam pemikiran saya melodi tu. Jadi benda tu tiba-tiba datang. Kalau dia nak bagi, memang dia bagi. Okay, so yang lagu jazz tu dah ada ke belum lagi? Tapi tak boleh beritahu. Okay, faham. Okay, Hakim, ada yang nak minta Hakim payung lagu Mimpi sikit? Tu mimpi yang indah kau bersamaku, mimpi yang ngeri kau bersama dengannya. Dah sikit lah. Nice doh, sumpah nice. Thank you. Okay Hakim, sebelum kita nak endkan live kita pada petang ini, so mungkin ada apa-apa ucapan ataupun ucapan kepada peminat-peminat Hakim untuk terus menyokong Hakim kepada Kimilio khususnya. Firstly, saya nak ucapkan terima kasih kepada MSTA Online kerana sudi buat live dengan saya untuk mengambil tahu tentang perkembangan saya. Terima kasih. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada semua yang masih support karya Hakim Musli. Saya sihat walafiat. Okey. Dengar Hakim? Tak dengar. Semoga lagu Mimpi ni boleh jadi sejarah dalam industri muzik Malaysia kita. Support lah budak-budak muda kan, artis muda. Betul. Masihlah Kimilio yang saya support, jatuh bangun saya dan terima saya seadanya. Walaupun pelbagai perangai saya ni, tapi diorang masih setia dengan saya kan. Terima kasih lah. Saya cakap terima kasih saja. Tu je mampu saya buat. Alright, so kepada peminat Hakim-Hakim semua, teruskan menyokong karya Hakim dalam industri hiburan. So Hakim, terima kasih kerana bersama-sama dengan MSTA untuk hari ini sudi berkongsi pengalaman, berkongsi minat dan sekaligus promosi lagu Mimpi. So untuk Hakim, teruskan berkarya, teruskan menjadi bintang pada suatu hari ini insyaAllah, dan semoga urusan dipermudahkan dan stay safe untuk masih lagi kita dalam pandemik COVID-19 ni. So itu saja Hakim untuk hari ni. Thank you so much. So insyaAllah bila habis PKP mungkin kita boleh jumpa untuk buat interview secara face to face, dan kita buat akusta mungkin dekat studio. Ya, boleh. Boleh Okay Hakim, itu saja untuk hari ni. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, so itu saja untuk hari ni yang kita boleh kongsikan cerita bersama dengan Hakim. Sekarang dah nak pukul 4. So macam biasa, kalau korang ada siapa-siapa lagi artis yang korang nak kita orang buat live sama-sama, bolehlah suggest, nanti kita orang akan try untuk approach dia. Okay, so itu saja. Assalamualaikum dan selamat petang semua.